Sehari sebelum merdeka, kita menghias bandar-bandar kita dan menunggu saat yang bersejarah kerana rakyat Melaya akan menyambut kemerdekaan negara. Waktu belajar sudah selesai. Negara baru kita, Persekutuan Tanah Melayu, menunggu untuk diterima sebagai negara bebas di dunia. Kuala Lumpur, ibu kota, telah berubah dari sebuah tempat perniagaan di cabang dua sungai ini, cabang berlumpur yang memberi nama kepada bandar ini, di mana sekarang terletak Masjid Jami'. Daripada sekumpulan pondok-pondok, berubah menjadi besar dengan bangunan mahkamahnya, Dewan Bandaran, Ibu Pejabat Pos, bangunan sekretariat dan stesen kereta api. Semuanya dibina dengan bentuk Arab. Kelihatan seolah-olah seperti pemandangan dari Hikayat 1001 Malam dengan cat baru dan perhiasannya itu. Dikelilingi sekarang oleh bangunan-bangunan baru, kedai-kedai, kelab dan hotel yang lama dan baru, kesemuanya mengikuti cara dan bentuk orang-orang dari berbagai-bagai negeri. Sekarang semuanya sudah siap. Pandangan dunia tertumpu sejurus di Melaya apabila wakil-wakil dari negeri asing dan zef-zef mula tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur. Dari Kanada, Tuan McDonnell. Dari Australia, Tuan Richard Casey dan isterinya. Dari Afrika Selatan, Tuan Hamilton dan Tuan Segron. Dari Pakistan, Tuan Shulam Ali Khan Talpur. Dari India, Tuan Patil. Dua orang perempuan yang mempunyai perhubungan dengan Melaya, balu bekas Pesuruhjaya tinggi, Lady Jane dan Lady Gurney, yang suami mereka telah mati semasa berkhidmat di Melaya. Orang yang kita semua kenal, Pesuruhjaya tinggi yang telah memimpin kita ke arah kemerdekaan, Field Marshal Sir Gerald Templer dan isterinya. Wakil-wakil Ghana yang tinggi dan segak, Perdana Menteri yang tunggal menghadiri perayaan, Tuan Bandaranaika dari Ceylon dan isterinya disambut oleh Ketua Menteri. Sekarang kumpulan jiran-jiran Melaya benua Asia, Prince Wan dari Thailand, wakil-wakil dari Vietnam, dari Jepun, dari Filipina, dari Burma, dari Indonesia, Hong Kong dan Ketua Menteri Singapura Tuan Lim Yew Hock serta isterinya. Wakil dari Amerika Syarikat, Setiausaha Rendah Negara Tuan Herta dengan Tuan dan Mem Richards. Dari Britain, Viscount Kilmore, Lord Chancellor Tinggi. Dan dari Borneo, Baginda Sultan Brunei disambut oleh timbalan yang di-Pertuan Agong Baginda Sultan Selangor. Akhir sekali, wakil Baginda Queen, ayahanda saudaranya, yang teramat mulia Duke of Gloucester bersama-sama Duchess dan puteranya Prince William. Duke membawa bersama-samanya surat perlembagaan yang akan diserahkannya kepada Melaya. Rombongan diraja itu telah disambut oleh Pesuruhjaya tinggi Sir Donald Macgillivray dan isterinya Lady Macgillivray. Dan kemudian bertemu dengan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu dan bakal yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman. Setelah menerima kehormatan diraja, Perdana Menteri, Ketua-Ketua Perkhidmatan Tentera, Governor baru Pulau Pinang dan Melaka dan menteri-menteri telah diperkenalkan kepada yang teramat mulia.
Dan sekarang tibalah saat akhir bagi menamatkan naungan British yang selama 170 tahun di Melaya. Seluruh negeri bersama-sama pahlawannya menunggu dengan berdebar-debar hati kelahiran negara dan zaman baru. Def-def kenamaan tiba mengambil tempat. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Dan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu berangkat bergila-gila. Pemangku Raja Negeri Sembilan yang ayahandanya akan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tengku Mahkota Johor mewakili ayahandanya Sultan Johor yang uzur. Baginda Sultan Perak. Baginda Sultan Terengganu. Baginda Sultan Kelantan. Baginda Raja Perlis. Baginda Sultan Kedah. Baginda Sultan Pahang. Berangkat menuju ke pentas raja ialah timbalan Yang di-Pertuan Agong Baginda Sultan Selangor. Sekarang yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Rahman. Dan akhir sekali, Wakil Baginda Queen Yang Teramat Mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Duke diiringi oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan yang akhir, Sir Donald McGillivray. Duke diberi kehormatan diraja dan bendera batang tubuhnya dikibarkan sambil lagu kebangsaan Inggeris dimainkan bagi kali yang akhirnya. It was with the greatest pleasure that I received the command of Her Majesty. Dalam ucapannya, Duke menegaskan orang-orang Inggeris merasa bangga bahawa perhubungannya dengan Melaya adalah berdasarkan kemahuan dan perasaan muhibbah pihak raja-raja dan rakyat, dan bahawa kemajuan perlembagaan Melaya telah dihasilkan dengan kerjasama yang rapat. Setelah membaca perutusan dari Baginda Queen yang mengalu-alukan Melaya masuk ke dalam lingkungan Commonwealth, Duke of Gloucester menyerahkan surat perlembagaan ke tangan Perdana Menteri dengan berkata, adalah menjadi kewajipan dan kegembiraan saya sekarang menyerahkan kepada Perdana Menteri sebagai wakil rakyat Melaya surat perlembagaan yang mengandungi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan pemberian ini, maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya,
bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani. Kemudian, Bapa Kemerdekaan menegaskan kata-kata pemasyhuran kemerdekaan yang memansuhkan kuasa pemerintahan British dan mewujudkan satu perlembagaan baru bagi Melaya yang dari hari ini akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 matahari bersinar, bendera berkibar-kibar, janji ditunaikan dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan muhibbah seperti itu. Sekarang giliran orang ramai pula. Upacara sudah selesai. Sampailah masanya untuk bersukaria dan tiap-tiap keluarga keluar menghiburkan hati masing-masing. Seperti semua tamasya-tamasya segala kaum diadakan serentak lakunya. Belum pernah ada hiburan yang sebegitu besar, lagi banyak jenisnya. Perhiasan-perhiasan dan berbagai-bagai jenis sukan boleh disaksikan. Sambil yang lama bertukar kepada yang baru, ada pula perhubungan yang mesti diputuskan dengan perasaan sedih. Pesuruhjaya tinggi yang akhir, Sir Donald Macgillivray, telah berkhidmat kepada Melaya di masa yang genting yang telah menghasilkan kemerdekaan. Pekerjaannya sudah selesai dan tibalah masanya ia mesti pergi. Berseorang diri, ia pergi mengucapkan selamat tinggal kepada kawalan kehormatan yang dipilih khas dari pasukan-pasukan tentera Melaya dan Commonwealth. Dan kemudian ucapan selamat tinggal kepada sahabat handai dari segala bangsa yang telah datang ke lapangan terbang untuk berjabat tangan pada kali yang akhirnya.
Sebagai tanda penghormatan kepada diri Sir Donald, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sendiri mengiringinya sampai ke kapal terbang. Ucapan perpisahan yang sedih dari pekerja-pekerjanya sendiri dan perhubungan mereka dengan Britain pun habis. Selamat jalan, Sir Donald. Rakyat Melaya mengangkat tabik kepada Tuan. Bila satu pergi, yang lain mesti bersedia menjalankan kerja supaya pemerintahan negeri tidak tergendala. Yang demikian, di Istana Negara, dalam suatu istiadat yang ringkas, Yang di-Pertuan Agong Persekutuan dan Perdana Menteri yang pertama masing-masing telah mengangkat sumpah jawatan akan berkhidmat kepada rakyat dan negara. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekarang menjadi raja mengikut perlembagaan dengan berikrar akan menjaga perlembagaan, mempertahankan agama Islam, mengawal hak-hak istimewa orang-orang Melayu dan kepentingan-kepentingan yang halal lain-lain kaum. Baginda membaca dan menandatangan surat sumpah jawatan. Perdana Menteri dan anggota-anggota jemaah menterinya mengangkat sumpah kesetiaan dan menyimpan rahsia. Corak demokrasi baru mengikut perlembagaan sudah dilancarkan. Mengikut adat turun-temurun, Raja-Raja Melayu tidak pernah dimahkotakan. Jadi diadakanlah satu cara pertabalan yang ringkas mengikut kebesaran adat istiadat lama. Di hadapan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Duke dan Duchess of Gloucester, pembesar-pembesar dan zef-zef dari negeri asing, dengan iringan paluan nobat, Yang di-Pertuan Agong yang pertama, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Abdul Rahman dan Raja Permaisuri Agong berangkat ke Dewan Singgasana. Perarakan diraja diikuti oleh Datuk Paduka Maharaja Lela, dua orang panglima membawa gada-gada dan panglima-panglima yang membawa alat-alat kebesaran diraja berpakaian merah dan hitam. Setelah Baginda yang berpakaian kebesaran Melayu bersemayam di singgasana, panglima-panglima itu pun mengambil tempat di sekeliling Baginda. Alat-alat kebesaran diraja itu termasuklah sepasang gada-gada, keris, lembing dan pedang, dan dua cokmar, iaitu cogan agama yang berukir dengan ayat-ayat Quran dan cogan alam yang menandakan kuasa kebesaran di dunia. Bersempena dengan Melaya baru, panglima-panglima itu dipilih dari semua bangsa di Melaya: Melayu, Cina, India dan Sirani. Sekarang, Datuk Paduka Maharaja Lela masuk ke Dewan Singgasana bersama-sama dua orang ulama, panglima-panglima yang membawa Quran, keris panjang kerajaan dan alat-alat pertabalan yang kemudiannya diletakkan di sebuah meja di hadapan singgasana. Datuk Paduka Maharaja Lela membacakan surat perisytiharan pertabalan yang berlapik di atas kain sutera kuning. Adalah dimasyhurkan dan dimaklumkan kepada sekalian warga negara serta isi negeri Persekutuan Tanah Melayu bahawa Tuanku Abdul Rahman hari ini ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong dengan bergelar Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian, dengan perlahan-lahan, Datuk Paduka Maharaja Lela menyampaikan keris panjang diraja
iaitu keris kerajaan yang diperbuat dari 11 bilah mata keris dari tiap-tiap negeri di persekutuan. Sri Paduka Baginda menghunus keris itu, lalu dikucup dan disarungkannya semula. Dengan ini, Baginda menerima kuasa dan pemerintahan persekutuan. Sekarang Baginda melafazkan sumpah, iaitu berekrar akan menjalankan kewajipan memerintah persekutuan Tanah Melayu dengan adilnya dan memelihara agama Islam pada setiap masa. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dengan seruan daulat tuanku, bunyi bedilan meriam, paluan nobat dan bacaan doa selamat, sempurnalah istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong yang pertama. Daulat tuanku. Malam itu, seluruh ibu kota terang benderang dan penuh sesak. Jamuan rasmi di istana untuk 500 orang zef ialah majlis yang berwarna-warni dan bergemerlapan. Kemudian satu pertunjukan di kawasan istana memperkenalkan kepada zef-zef Melaya yang kaya dengan kesenian yang berbagai-bagai corak, dengan tarian lama Melayu, tari singa Cina dan tari India. Ada pula hiburan untuk orang ramai, dari pertunjukan bunga api kepada pertunjukan pancaragam beramai-ramai yang bermain sambil berbaris, disuluhi oleh cahaya-cahaya lampu besar.
malam, orang tidak dapat mengenal lagi keadaan bandar mereka yang sekonyong-konyong telah bertukar menjadi sebuah taman kayangan. Kemudian ada pula pertunjukan-pertunjukan seperti aneka warna di Lake Garden yang dijayakan oleh penyanyi-penyanyi Melaya yang terkenal. Dan pertunjukan sejarah di muka air yang menggambarkan catatan dari sejarah Melayu. Semuanya bergembira sehingga kepenatan dan ada juga yang tak sempat balik ke rumah lagi. Memang adat bagi kebanyakan negeri menyambut hari kebesaran negara dengan pemeriksaan barisan tentera. Dan Melaya merasa bangga menunjukkan bala tenteranya yang handal dan asas-asas tentera laut dan udara. Selepas penerbangan kehormatan, askar Melayu, pasukan-pasukan daripada 7 batalion, semuanya di hadapan mendahului pebarisan yang disifatkan sebagai satu pertunjukan taat setia kepada raja dan pemerintah tertinggi lebih daripada pertunjukan kekuatan tentera. Lepas askar Melayu, tiba pula askar persekutuan yang baru saja berumur 5 tahun menyatukan di dalamnya orang-orang dari segala kaum di negeri ini. Sekarang pasukan volunteer darat, laut dan udara. Tiba pula pasukan polis, lelaki dan perempuan, diikuti oleh home guard yang datang dari tiap-tiap negeri di Melaya. Didahului oleh pancaragam Royal Marine, inilah pasukan-pasukan dari tentera Commonwealth memberi kehormatan kepada Yang di-Pertuan Agong Persekutuan. Tentera Laut Diraja British bersama-sama dengan Tentera Laut Diraja Melaya. Pasukan South Wales Borderers, King's Own Scottish Borderers, Loyal Regiment dan pasukan perkhidmatan udara khas yang ke-22. Askar Gurkha didahului oleh pancaragamnya sendiri. Tentera Diraja Australia dan askar Rhodesian African Rifles yang Melaya berhutang budi kerana bantuan mereka dalam menghapuskan keganasan komunis. Diikuti pula oleh pertubuhan-pertubuhan awam yang sama berbangga kerana mengambil bahagian dalam menunjukkan kesetiaan kepada raja mereka. Lelaki perempuan dari berbagai-bagai bangsa bersatu padu berkhidmat kepada negeri, pertahanan awam, St. John Ambulance Brigade, Palang Merah, Pengakap dan Girls Guide, pasukan Cadet Corps, Boys Brigade dan Girls Life Brigade. Akhir sekali, tetapi tidak ketinggalan, ialah pahlawan-pahlawan yang sudah diuji dan dipercayai, beberapa pasukan bekas ahli tentera.
Dan sekarang dengan bunyi jenteranya, tampil pula pasukan-pasukan jentera, tentera persekutuan dan tentera Commonwealth. Polis persekutuan, pertahanan awam dan perkhidmatan bomba. Pendek kata, bukanlah untuk menggentarkan sesiapa, sebab Melaya berharap akan tinggal aman dengan seluruh dunia, tetapi satu akuan bahawa mereka bersedia untuk mempertahankan keamanan. Tetapi akhirnya, kuasa dan kemuliaan terletak di sini, di tangan wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang menduduki Dewan Parlimen yang bercorak demokrasi. Mengikut kebiasaan negeri-negeri demokrasi, Raja membuka Parlimen baru dengan menyampaikan titah dari takhta bagi kali yang pertamanya. Titahnya itu disediakan oleh kerajaan yang dipilih. Seri Paduka Baginda menerangkan dasar-dasar yang akan diikuti oleh Melaya di dalam masa setahun yang akan datang. Yang terutamanya, dasar menghapuskan keganasan komunis, memajukan pengeluaran makanan dan memperbaiki keadaan orang kampung. Baginda menamatkannya dengan petitah dalam bahasa Inggeris, demikian bunyinya. Kerajaan beta yakin penuh terhadap persekutuan tanah Melayu di masa akan datang, dan semua dasar-dasarnya bertujuan untuk memajukan negeri ini bagi faedah rakyat jelata menurut dasar demokrasi yang ada di dalam perlembagaan baru kita. Akhir sekali, berbalik kepada kita rakyat Melaya sendiri, kerana kitalah yang akan bertanggungjawab dalam menjayakan perlembagaan baru. Sebuah bintang baru telah bersinar di timur. Sama ada bintang itu naik atau jatuh, terpulang kepada kita. Kita terima cabaran itu. Bersama-sama raja kita, kita memandang masa di hadapan dengan bangga dan berani.